Untuk paparan berita dari Pulau Mutiara, Laut Cina Selatan, kita bersama-sama Rosila Jos di Labuan. Rosila. Tidak berbau. Itu yang menimpa dua buah keluarga apabila hilang tempat berteduh setelah kediaman mereka hangus 90% akibat dijilat api dalam kejadian kebakaran semalam. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Labuan menerima panggilan kira-kira pukul 5.25 pagi tentang kejadian yang berlaku di Kampung Lajau. Kerja-kerja memadam api bermula 5.34 minit pagi. Api berjaya dikawal sepenuhnya pada pukul 7 pagi dengan kekuatan seramai 12 pegawai dan anggota. Kami sedang berada di laut, sudah kami pulang, rumah sudah tinggal jadi arang. Semua yang terbakar itu sebuah pukat, rambat untuk cari makan lah, semua hancur. Pengarah Kebajikan Masyarakat Labuan, Ansyari Matarsad berkata, bantuan awal telah diberi kepada mangsa-mangsa yang terlibat, antaranya kit makanan asas dan kewangan menerusi tabung bantuan segera TBS. Alhamdulillah, kita telah menyelaraskan bantuan-bantuan ini di bawah Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Labuan. Kita juga mengalung-alungkan sumbangan daripada syarikat-syarikat kooperat dan juga individu ataupun NGO yang kita akan selaraskanlah bantuan ini untuk meringankan beban mangsa kebakaran. Ketua Unit Pembangunan Asnaf Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib Labuan, Ustaz Muhammad Syukur Norfini berkata, pihaknya kini dalam proses memberi bantuan sesuai. JKM, Mawib dan juga Perbadanan Labuan menempatkan para mangsa di rumah transit buat sementara waktu dalam tempoh beberapa bulan. Tetapi sekiranya ada keperluan daripada mangsa musibah sendiri untuk memohon bantuan sewa rumah, Mawib tidak akan teragak-agak untuk membantulah. Dan kami memang ada baskim bantuan sewa rumah untuk mana-mana mangsa yang ditimpa musibah. Beliau ditemui ketika menyerahkan bantuan kepada mangsa di Balai Raya Kampung Lajau. 100 bakul makanan sumbangan Persatuan Penggiat Media Labuan menerusi program Komuniti Wilayah Persekutuan Labuan diagihkan kepada penduduk terjejas banjir di pulau ini. Presiden Persatuan Penggiat Media Labuan, Jainuddin Jimin berkata, agihan bakul makanan dilaksana secara berfasa. Fasa pertama membabitkan 34 orang penerima. Ia melibatkan penduduk dari Kampung Ranca-Ranca, Kampung Sungai Lada, Kampung Sungai Berdaun, Kampung Berbuluh, Kampung Ganggarak dan Kampung Belukut. Program ini kita buat secara peringkat-peringkat melalui panduan lalu. Kerana kita memahami keadaan situasi pandemik COVID di Labuan masih lagi tinggi, jadi kita melaksanakan melalui cara panduan lalu. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyampaian bantuan di Desa Tunas Hijau, Kampung Sungai Miri. Majlis penyerahan secara pandu lalu disempurnakan pengarah Jabatan Penerangan Labuan merangkap penasihat Persatuan Penggiat Media Labuan, Abdul Rasil Hajatil. Hadir sama pengerusi Majlis Perwakilan Penduduk MPP Zon Labuan, Muhammad Zulfaizal Abdul Manan. Masyarakat perlu ada rasa tanggungjawab untuk memelihara dan mengekalkan warisan serta tradisi budaya setempat. Ini demi kesinambungan tamadun khususnya untuk tatapan generasi muda. Ahli Dewan Negara Senator Datuk Bashir Alias berkata, program Semarak Art Museum amat relevan mengetengahkan identiti dan budaya masyarakat pelbagai etnik di Labuan. Pengunjung berpeluang menikmati pelbagai makanan tradisi, keunikan kraf tangan, persembahan kebudayaan dan pameran hidupan marin. Ini menjadikan Labuan salah satu destinasi pelancongan wajib dikunjungi. Beliau memuji usaha pihak terlibat dalam menonjolkan keunikan pelbagai etnik seperti Kadayan, Melayu Brunei, Bajau, Kadazan Dusun, Dayak, Cina dan India, sekaligus mengukuhkan lagi perpaduan kaum yang terjalin. Beliau merasmikan program itu di Museum Labuan. Pengisiannya termasuk peragaan busana etnik pelbagai kaum, gubahan kraf tangan, menganyam ketupat dan pameran serta gerai makanan tradisi. Dengan itu, sekian paparan berita wilayah dari Labuan. Terus patuhi SOP ditetapkan, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
Terima kasih Rosila atas perincian itu.